Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita masih lagi dalam bab azan dan iqamah dah. Dalam dan iqamah. Okey, sekarang ni kita baca sambungan lah. Dikeluarkan dari azan yang menyatakan waktu solat. Semua azan yang disunatkan untuk keperluan lain. Dia kata ada juga. Untuk keperluan itu sunat juga azan lah. Lebih kurang gitu lah. Seperti disunatkan azan telinga orang yang sangat cinta. Ada juga kata dah. Habis hadis ni budak kecil ni. Masa keluar ada riwayat Tirmizi tu lah. Tapi ada bahan lah kekuatan hadis tu, tak apa lah. Tapi hak ni orang Cina sangat cinta ni tak je dengar lagi hadis lah. Seperti sunat azan di telinga orang sangat dicintai, kerana azan dapat menghilangkan rasa cinta yang seperti itu. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat oleh Dalami dari Ali bin Abi Thalib. Ada hadis riwayat Dalami lah. Biasalah hadis ni kuat lah biasanya nak riwayat Dalami ni. Riwayat pun sanad Ali dah. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain bahawa barang siapa yang jahat perbuatannya, baik manusia maupun binatang, hendaklah diazankan telinganya. Kalau jahat pula dah. Tadi orang yang dicintai ni orang jahat pula. Tak kira orang yang natal ke manusia ke. Ni azan telinga dia. Itulah. Dia kata dah. Lepas tu dan sunatkan pula azan telinga orang yang sangat marah. Dia kata dah. Orang yang sangat marah pun boleh sunat azan dia telinga dia. Ni bukan azan untuk bel lah, untuk hala saya tak gitu kan, lebih kurang. Disunatkan azan dikala terjadi kebakaran. Dikala dua pasukan sedang bertempur. Ketika kebakaran, ketika bertempur dah. Lepas tu azan serta iqamat di belakang orang yang hendak musafir. Allah, ada perbahasan ni, ada ulama tak setuju, tapi sebahagian ulama kita terimalah ni, boleh lah. Disunatkan azan ketika kejahatan jin sampai ke puncaknya. Ni masa atu kau gapo dah. Kerana azan itu menolak kejahatannya, kejahatan jin, dan kerana syaitan kalau mendengar azan akan lari dan berpaling. Itu dah. Sebab dia azan tu dah. Kerana syaitan tu takut dah. Dia akan berpaling apabila dengar azan. Okey. Lepas tu dah. Okey, azan di iqamat diperlukan kerana diperintahkan oleh syarak yang diperkuat oleh ijma' seluruh ulama. Jadi benda ni sepakatlah azan ni ijma' ulama lah. Siapa yang mengingkari tu bahayalah dah. Hanya terjadi perbezaan pendapat tentang hukum azan dan iqamah ini apakah sunat atau fardu kifayah. Itu yang bincang. Dari segi disyariatkan itu sepakat ulama. Cuma adakah ia fardu ain atau fardu kifayah? Namun menurut pendapat yang lebih sahih hukumnya sunat kifayah bagi kelompok jamaah. Dah. Dan terlaksana yang sunat dengan diperbuatkan oleh sebahagian mereka dan sunat ain bagi perorangan. Pula dah. Ada istilah kita actually fardu ain dan sunat ain dia kat dia. Maka sininya ia mengikut Syekh ni pendapat kuatnya sunat kifayah bukan fardu kifayah. Setengah ulama kata fardu kifayah lah. Tak ada azan di satu kasa kapur tu, dia dosa seperti kapur lah. Ni kata sunat saja lah. Wallahualam lah. Jadi khilaf lagi lah. Cumanya di segi peribadi tu dia panggil sunat ain lah. Kalau tak sunat ain maksudnya boleh pahala ke dia tu banyak lah. Ini disamakan dengan memulai memberi salam. Perbandingannya misalnya kiasnya. Kalau seorang azan pada satu tempat pada sebuah kota besar, maka pahala sunat diperolehi mereka yang tinggal di tempat itu. Dan tidak diperolehi bagi tinggal di tempat lain. Kuasa tu je. Jadi kuasa bandar tu kau, rumah tu kau apa?
boleh pahala tu bukan sahaja pahala pada orang ngambil dah, orang penduduk tu pun boleh pahala juga kalau dia meradai lah kan. Alasannya bahawa azan iqamah hanya didengari oleh mereka yang tinggal di negeri itu dah. Pahala-pahala tu kira boleh dengar dah. Sebabnya kira boleh dengar dari negeri itu, maka dia boleh dengar azan tu bila tu, maka dia boleh pahala. Dan fahami dari terangkan di atas bahawa azan untuk berjemaah cukup hanya didengari oleh seorang. Untuk sembahyang jemaah ni pada dah seorang dengar pada dah dah. Dan yang lainnya dari jemaah yang akan datang mendapat pahalanya dengan mendengar seorangnya. Orang lain tak dengar apa, kalau ikut juga boleh pahala juga lah sembahyang jemaah kan. Dan anggota jemaah sudah terlaksana asal sunat bagi mereka yang berada dalam negeri itu dah. Jadi dia walaupun orang lain tak dengar tu, dia boleh pahala tidak terganggu lah, tidak kurang solat jemaah tu dah, dia boleh pahala juga dah. Jadi sepada seorang dengar pun pada dah. Jadi sunat, kalau kata sunat lah, kalau kata fardu kifayah tu suka pula kata sunat ni, dia boleh sunat yang berangkai dengan sembahyang jemaah tu boleh berlaku dah topeng dengan seorang yang dengar azan iqamah tu dah. Azan dan iqamah hanya disunatkan pada solat fardu yang 5. Dah. Jadi azan ni sunat fardu yang 5 waktu saja dah. Tidak disunatkan pada solat nazar, solat jenazah, tak sunat berlaku dah. Dan tidak pula solat sunat, sekalipun solat sunat itu diperintahkan berjemaah. Walaupun sembahyang sunat yang dikata berjemaah molek tarawih, kalau kata dah. Sembahyang apa lagi? Sembahyang hajat tak dah. Sembahyang hajat tak molek berjemaah dah. Sembahyang witir kalau habis-habis kurang dah. Ataupun ya ikut dah tak sembahyang jenazah, sembahyang gapo hak kata sunat lah, sembahyang raya dah. Sembahyang raya, sembahyang gerhana pun gapo dah. Semua tu tidak sunat azan dah. Dan kalau dikerjakan dalam solat seperti diterangkan di atas, hukumnya makruh. Bukan molek, jadi makruh pula. Jadi makruh kalau azan dah. Kerana tidak diperintahkan mengerjakan azan dan iqamat pada solat yang seperti itu. Sebab apa Nabi tak perintah dah. Jadi bid'ah lah dah. Jadi bid'ah. Jadi punah, takut punah rosak agama lah. Takut rosak agama. Jadi tak molek kita buat tu, tak boleh kata bid'ah hasan lah. Benda comel, benda molek tak. Apabila Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu keadanya lah. Disunatkan iqamah pada setiap kali mengerjakan solat fardu, baik tunai maupun qada. Jadi tak kira lah kalau kita main bangun lewat ke, main subuh ke. Dah, kita molek lagi kita azan iqamah. Dah. Tidak kata tak payah lewat dah, tidak gitu dah. Baik yang dapat dijamakkan maupun tidak dah. Bila sembahyang jamak pun molek azan iqamah dah. Baik lelaki maupun khunsa. Dah. Khunsa ni boleh lagi bad dah. Ada soal lagi atau perempuan sini tak sebut perempuan dah. Kegana. Boleh juga perempuan dah. Lelaki ke perempuan ke. Untuk dirinya sendiri atau untuk sesama perempuan dah. Sama-sama perempuan pun boleh ngebel sama-sama dia lah. Atau sesama khunsa dah. Yang tidak di antara mereka adalah lelaki lah. Jadi tak ada lelaki tu bel pokok dia pun tak apalah. Sama-sama dia dengar dah. Sama-sama perempuan ke apa dah. Gitulah. Tetapi azan disunatkan hanya untuk lelaki saja, baik anak-anak atau sendirian sekalipun telah mendengar azan orang lain. Ni kata boleh azan. Iqamah ni silap dah. Jadi iqamah ni boleh, tak kira perempuan lelaki khunsa. Dah. Solat fardu tunai, jamak ke qasar kau dah. Qada ke apa, semua tu boleh. Perempuan lelaki iqamah boleh. Tapi azan ni untuk lelaki saja kata dah. Kerana itu tidak disunatkan bagi azan bagi perempuan. Perempuan tak sunat azan. Baik seorang diri ataupun bersama orang lain pun tak sunat azan. Bagi perempuan azan tu tak sunat. Qomat tu boleh. Baik di tempat yang tidak ada lelaki lain yang bukan muhrimnya.
lelaki lain pun tak sunat perempuan azan. Qamah tu sama-sama dia boleh lah. Baik dengan suara perlahan atau dengan suara nyaring pun tak sunat lagi bagi perempuan azan lah. Jadi perempuan tidak sunat dia azan lah gitu. Tetapi kalau dengan suara perlahan sekali yang hanya didengarinya sendiri saja, dah dia jaringan dah. Atau untuk jemaah saham perempuan saja, maka boleh dan tidak makruh azan. Dan azannya berubah menjadi zikir. Itu bukan pahala azan ke pahala zikir dia. Nah, jadi sama-sama perempuan tu dia tidak sampai tahap sunat lah. Dia panggil tidak makruh lah. Bagi perempuan azan sama-sama dia je dengar lah. Tapi kalau dengan suara nyari maka hukumnya makruh. Jika di situ tidak ada lelaki yang bukan mahramnya dah. Bukan mahramnya dah, bukan muhrim maka mahramnya. Dan kalau ada lelaki yang bukan mahramnya menjadi haram. Tak boleh azan. Tidak dah. Dia kata haram sampai tahap haram. Kalau ada lelaki yang bukan mahram dah. Kalau ada lelaki yang bukan mahramnya ditakutkan terjadi fitnah kerana mendengar suaranya yang disamakan dengan melihat mukanya. Dia kiyah dengan tengok muka dah. Dengan azan pun serupa tengok muka dah. Dengan suara dah. Ada perbincangan lah suara ustaz mana. Okey. Dan hanya perempuan boleh menyanyi sekalipun ada lelaki yang bukan mahramnya mendengarnya kerana dimakruhkan sengaja mempertengahkan suaranya. Tak dah. Tak ni kata boleh. Hanya harus bagi perempuan bernyanyi serta ada lelaki yang helak yang bukan mahram lah mendengar akan dia kerana bahawasanya dimakruhkan baginya sengaja mendengar dia jika tiada takut akan fitnah sekalipun. Ni kata tak ada pula, dah tidak makruh pula sorang dah. Sekalipun tidak ditakutkan fitnah. Okey. Pula dah ni. Tapi azan tak ada juga. Dia bukan masalah suara aurat ni masalah tidak disyariatkan rutin azan itulah nak ayat tu kali ni. Kalau berbincang itu bukan masalah aurat suara wanita tu aurat, tapi perbincangan ni macam tidak disyariatkan perempuan tu azan tu je. Jadi jangan salah faham pula dia kata dia bincang-bincang ni bukan nak cerita suara tenor tak boleh. Sedangkan azan disunatkan perdengarkan kepada orang lain. Itu keadaan azan. Jadi azan suruh dengar. Kerana itu kalau diperbolehkan kaum perempuan berazan maka berarti sama dengan menyuruh lelaki mendengarkan suaranya, suara perempuannya yang ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Dan yang seperti itu dilarang. Jadi gitulah. Dan lagi melihat orang yang sedang azan itu sunat. Jadi bukan saja terdengar azan saja tak. Kalau boleh tengok orang ngebel tu, dia kata sunat juga dia. Maka kalau perempuan diperbolehkan azan sama saja dengan menyuruh orang melihatnya. Kita tak sunat tengok orang azan. Kalau perempuan azan kita tengok perempuan pula. Dan ini juga jelas terlarang. Tengok perempuan ni juga terlarang dah. Perempuan hanya diperbolehkan membaca dengan nyari akan talbiyah. Kerana pada saat membaca talbiyah, setiap orang sibuk dengan talbiyahnya sendiri masing-masing. Jadi kalau nak boleh baca derah pun hanyalah talbiyah ni. Otin apa sunat talbiyah derah. Kan talbiyah ni dengan derah belakang kat, tak tahulah apa suara puan mana pun dah. Kadang ada suara lelaki pula dah. Jadi talbiyah ni labbaik Allahumma labbaik la syarika lak baik ni kalau sebut ramai-ramai capu gaul suara lelaki perempuan. Jadi benda tu tak tahu suara siapa-siapa, tak timbul fitnah lah dah. Dan lagi tidak disunatkan mendengarkan talbiyah dengan sengaja. Dan tidak pula sunat melihat wajah orang membaca talbiyah yang berbeza dengan azan. Jadi talbiyah ni bukan sunat mendengar, sunat baca masing-masing ni. Lepas tu bukan nak tengok Tok Bila tu ni. Jadi tak serupa orang mengucapkan talbiyah tidak sama dengan azan. Azan ni sunat pas kita tengok. Tok Bila pun sunat lagi kata dah. Orang yang khunsa banci ni orang yang
ada dua-dua alat kelamin ni, hukumnya sama dengan perempuan dalam masalah ini ni. Fikih ni. Kalau seorang lelaki mempunyai berapa solat qada dan ingin diqadanya dengan secara bersambung. Dia banyak sembahyang qada dan dia nak sambung-sambung dah secara betul-betul. Disunatkan azan pada solat yang pertama saja. Tidak pada solat yang berikutnya, hanya disunatkan qamat saja dah. Jadi kalau sembahyang jamak pun gitulah, sembahyang qada pun gitulah. Kalau tinggal banyak sembahyang dak. Maghrib contoh zaman Nabi pergi itulah adalah sembahyang zuhur asar. Maghrib dia. Qada masa sembahyang isyak kat. Best sekali saja hal lain itu qamat antara setiap kali sembahyang dia. Ya. Lepas tu, dan kalau ingin diqada dengan cara bercerai-cerai, jika jarak antaranya cukup panjang menurut ukuran kebiasaan, maka disunatkan azan pada setiap kali bersolat. Kali nak qada tapi dia tidak qada segera dah. Jadi ikut urus ni lama lah dah. Jadi dia bolehlah dia apa? Azan setiap solat tu dah. Kalau dijamaknya antara solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak dengan jamak takhir, maka sunat azan pada solat yang pertama saja, tidak pada solat yang kedua. Begitulah. Untuk dua sembahyang tu pada sekali band, sekali azan. Baik solat dikerjakan pada waktunya atau tidak pada waktunya. Kira lah jamak takdim ke jamak takhir ke, sekali je azan. Demikian juga berlaku kalau dikerjakan dengan jamak takdim. Melainkan kalau masuk waktu yang kedua sebelum mengerjakan solat yang pertama. Maka sunat baginya azan pada solat yang kedua kerana hilang saling mengikut. Ini pendapat. Kalau kira dalil tak ada ni. Dalil ni pada kalau jamak takhir pun kira sah juga azan dah. Jamak takdim ko sah azan kalau kira dalil lah. Tapi qamat tu berlaku antara solat tu ada dalil. Tapi ni dia kata kalau jamak kalau lah jamak takhir ni dia kata ada lain sikit. Azan yang pertama, solat pertama saja dah. Tidak pada solat kedua. Itulah biasanya nak jamak takhir. Tapi jadi kecuali lah dia best dah untuk sembahyang pertama, tiba-tiba masuk waktu yang kedua dah. Sebelum mengerjakan solat pertama dia kata, maka sunat baginya azan pada solat yang kedua. Dia kata gitulah kerana hilang saling mengikut dah. Dia best dah memula tak. Tak dia nak sembahyang hak pertama, masuk di waktu asar. Dah. Jadi apa-apa pun kita kira pada solat. Pelik. Tak solat buat dah, benda pelik. Okey. Kalau dikerjakan solat qada dan solat tunai dengan secara bersambung. Pula dah. Dia bersambung pula dah. Sembahyang qada dengan sembahyang tunai dengan berturut-turut bersambung. Sunat azan pada solat pertama saja. Baik didahulukannya qada dan solat tunai dari solat tunai ataupun solat tunai didahulukan daripada solat qada. Tak kira hak mana sah dulu. Kalau rapat-rapat berturut-turut pada sah je azan. Melainkan jika didahulukannya solat qada, maka sudah azan solat qada lalu masuk waktu solat tunai. Ni dia azan solat qada dulu dah. Lepas tu dia tak ada tulis lekok masuk dah sembahyang waktu tunai dah. Disunatkan azan pula padahal mengerjakan solat tunai dah. Pasal dia sembahyang qada sana ni suku dia ni masuk dah waktu untuk waktu lain lah. Waktu contohnya sembahyang zuhur tu kau sembahyang zuhur tadi sembahyang qada dah. Dia best untuk sembahyang qada zuhur kau gapo? Qada subuh dah. Lepas tu tiba-tiba masuk dah asar dah. Jadi dia pun sembahyang asar pun masuk asar dia pun ngebel pun dah. Jika tidak bersambung antara solat qada dengan solat tunai, disunatkan azan pada kedua-duanya. Kalau dia jauh lah ikut urus ni, berjarak tu jauh sikit dah. Antara dua solat tu, maka
Baru buat asin-asin lah. Okey, lepas tu dan sunat menyaringkan suara pada dalam azan sekalipun sendirian. Kalau kita duduk sore-sore, kita main sore style mana pun, kita sunat juga kita azan kuat dah. Dalam hadis tu ada sebut kalau duduk di padang penggembala kambing dah. Masalah kita kerja jauh lah, kerja di hotel ke gapo kebun jauh, tak ada orang mana pun dah. Kita duduk sore buat kerja. Sunat juga kita azan sekuat yang mungkin dah. Kalau di tempat selain dari masjid yang dah dilaksanakan berjemaah, tapi syaratnya kalau ada dah jemaah tak salah beg kita mari masjid. Orang sudah main beg apa dah. Kita pun lewat mari dah pukul 3 dah. Tinggal beg pula masjid tu tak boleh lah dah. Dia semaya dah tadi kan. Jadi fitnah pula. Dan jemaahnya telah meninggalkan masjid, tiba-tiba kita mari pukul 3, kita beg pula dah. Tak boleh ada dah. Kerana disebut dalam hadis yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Abi Sa'id. Ya ada hadis dah. Nabi kata kepada Abi Sa'id dah. Nabi kata apa kepada Abi Sa'id Al-Khudri dah. Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Artinya dah, kulihat kau menyenangi mengembalakan kambing. Jadi Nabi kata kepada Abu Sa'id Munting, suka cara kambing, pegang kambing. Ya pegang kambing dulu jauh lah sikit. Pergi pada gembala lah, pada rupuk dah. Ataupun tempat ada rupuk lah. Dia duduk di kawasan bandar ni tak. Jauh lah daripada tempat masjid, tempat orang ramai ni. Dan tinggal di padang, maka apabila engkau berada tengah-tengah kambingmu atau di tengah-tengah padang rumput, nah, maka azanlah. Dah. Maka azankanlah. Maka azanlah kerana hendak mendirikan solat. Kena azan. Ya suara dia pun kena azan. Nyaringkanlah suaramu dalam azan itu. Dan Nabi suruh dia pun buat derah suara dia dah. Kerana bahawasanya tidak mendengarkan suara orang yang azan, baik jin maupun manusia atau sesuatu yang lain, melainkan naik saksi ia baginya pada hari kiamat. Hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Jadi semua hak dengar, tak kira lah, bukan manusia saja, jin dengar pun. Dan juga bukan jin saja, makhluk-makhluk lain dia. Nate kau gapo semua tu akan jadi saksi bagi orang yang ngebeh walaupun dia sore dia dah. Pada pasir ataupun pada rupuk ataupun kerja buat di mana-mana pun duduk sore dia pun. Kalau dia azan sekuat mungkin, maka semua tu yang dengar tu akan jadi saksi ya pada hari akhirat nanti dah, pada hari kiamat nanti. Jadi lebih besar lah. Okay, lepas tu nak. Tetapi memadai pada ban pada azan tu. Memadai tidak. Memadai pada ban azan orang yang munfarid, orang berseorang tu, bahawa munfarid dengarkan ia akan dirinya juga bersalahan dengan bang kerana memberitahu akan masuk waktu seperti yang lagi akan datang ia pada syarat bang dan iqamah. Kalau masuk waktu dah. Kalau dia ni lah takut timbul fitnah ni dah. Kalau dia masuk waktu tak apalah. Nak berderah apa pun tak kira sore ke jauh. Tapi kalau nak bel kalau dia timbul masalah jadi orang pening tu. Baru ngebel pada pukul 3. 3:30. Baru ngebel zuhur dah. Jadi kalau timbul kecelaruan tu tidak molek kata dah. Okey, jika berada di masjid yang dirikan salat berjemaah.
Dan mereka telah meninggalkan masjid, mengebel semaya ke apa sudah. Tidak disunatkan menyaringkan suara dalam azan, hanya dengan suara perlahan saja. Kalau dia mari masjid dah, berhenti masjid mana-mana, lewat dah pukul 3 ke apa dah. Jadi tak boleh je bel siapa dengan guna speaker ke apa dah. Siapa ko orang lain kita semaya dah tiba dengan ngebel ataupun kata baru masuk waktu ke jadi pening ke apa dah. Jadi tak boleh ngebel lah. Agar tidak disangka oleh mereka yang mendengarnya masuk waktu solat yang berikutnya. Takut orang salah tamu-tamu zaman tak ada jail dulu kan. Lagi berat dia. Jadi orang dia ingat dengan beg baru saat dengan beg, lepas tu orang semaya pukul 3 tak ada masuk asal ke orang dengan beg ingat ke asal dah, padahal tak masuk asal lagi. Jadi mengelirukan orang kapur ni. Atau agar tidak meragukan mereka tentang masuk waktu solat pertama istimewa pada hari mendung, menyebabkan mereka mendapat kesulitan, jadi selagu lah. Terutama sekali pada hari yang mendung ni. Okey, sunat diucapkan as-salatu jami'ah pada setiap solat sunat yang diucapkan berjemaah. Disunatkan berjemaah ni seperti solat hari raya. Jadi solat hari raya kau solat apa, solat sembahyang gerhana, sembahyang kerana minta hujan ke istisqa kan. Solat tarawih kau ni. Sembahyang witir ke. Gitulah semua solat as-salatu jami'ah. Kita sebut as-salatu jami'ah semai-semai gitulah. Tidak disunatkan dalam solat jenazah dan solat nazar. Kita tak sebut as-salatu jami'ah dalam solat jenazah ni benarnya. As-salatu jami'ah tak payah sebut dalam solat jenazah. Kerana seperti itu diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada solat gerhana matahari. Maka solat lainnya dikiaskan dengan solat gerhana matahari. Ada dalilnya jelas diterang, dia kata sembahyang gerhana matahari tu Nabi sebut solat as-salatul jami'ah. Maka lain tu kiaslah. Memadai kalau diucapkan as-salah atau halmu ila salah as-salatu rahimakumullah, namun yang pertama lebih baik dari yang ketiga dah. Jadi as-salatu jamaah tu lebih baiklah daripada banding as-salah ni. Okay. Mengucapkannya seperti itu ketika hendak mendirikan solat agar menjadi ganti iqamah ni. Sebab apa as-salatu jami'ah atau as-salah ke gapo tu nak. Tapi molek as-salatu jami'ah lah kerana dia ganti azan iqamah ni. Dan sesungguhnya pada awal waktu agar menjadi pengganti azan. Jadi hak molek ni kata awal waktu lah sebagai ganti bang. Ni pendapat dia lah, padahal tidak ada kaitan dengan waktu mana dah. Sembahyang tarawih tu bukan kait dengan waktu juga dah. Itu juga sembahyang raya ke apa dah. Waktu je luas sangat dah. Tak ada kaitan dah. Kira-kiranya sunat juga. Tu sekadar panggil lah dah. Tetapi dalam solat tidak disunatkan berjemaah dan tidak dikerjakan secara berjemaah seperti solat jenazah. Pula dah apa dah. Dok bukan seperti ni. Dan solat jenazah. Sembahyang sunat tidak berjemaah. Sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang duha ke apa tu tidak sunat berjemaah ni. Jadi tidak. Dan solat jenazah dia bukan solat jenazah tu boleh berjemaah, tapi ia tak seperti solat jemaah lain kan. Dan solat nazar apa dah. Maka tidak disunatkan juga mengucapkan apa yang disebut di ke atas. Salatul jemaah tak sunat, as-salah bedak. As-salah rahimakumullah bedak, semua tu tak sunat. Untuk solat dia tidak sunat berjemaah. Sembahyang hajat ke apa dah. Sembahyang hajat ni afdal tidak berjemaah dah. Mengikut jumhur ulama lah, pak mazhab. Gitulah dah.
Kerana tidak terangkan dalam hadis dan orang akan mengerjakan salat jenazah sudah hadir, tidak perlu diberitahukan lagi. Salat jenazah pun tidak sebut as-salatul jami'ah ni. Kerana mereka ni tahu dah memori dia awal-awal lah. Gitu ya kata dia. Semua kalimah azan itu diulang dua kali, melainkan takbir pada awal azan diulang 4 kali. Diulang 4 kali. Dari kalimat tauhid pada akhir azan hanya dibaca sekali saja dah. La ilaha illallah tu akhir tu sekali saja baca. Jadi jumlah semua kalimah dalam azan itu 19 kata dengan tarjih. Kalau nak kira sekali tarjih, ulai tu dipanggil 19 kata dah. Jadi 15 kata dengan tidak termasuk tarjih. Tarjih ni sebut ulai lagi asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasul, asyhadu Muhammadar Rasulullah tu 4 kali tu capur dah. Jadi kalau capur 15 capur 4 dia 19 lah, gitu dia kata tak. Contoh dia kata macam abai sekali kita dengar sama dia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah asyhadu Muhammadar Rasulullah hayya salah hayya salah hayya falah hayya falah. Qad qama Allahu akbar la ilaha illallah. Itu dah ucapan dia. Jadi semua sekali dia kata ada 4, 5, 6, 7, 8 4, 12 13, 14 15 ya, 15 dah. Jadi 15 perkata semua sekali tu. Kalau termasuk tarjih jadi 19. Tarjih ni sebut asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah secara pergahas sebelum derah lah. Kalimah iqamah ni nak, iqamah ni hanya dibaca sekali saja melainkan takbir pada awal qamat dan akhir qamat dah. Itu 2 kali. Lafaz qamat diucapkan 2 kali, maka jumlahnya 11 kalimat saja dah. Macam kita baca semua dah. Macam kita baca semua dah. Iaitu Allah akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah hayya salah hayya falah qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ditambah waktu dah. La Allah akbar la ilaha illallah. La itu lebih kurang lah. Jadi 11 kalimah lah, 11 kalimah. Okey. Azan dan iqamah. Azan dan iqamah punya syarat sunat dan makruh. Di antara syarat azan dan iqamah ialah pertama masuk waktu. Kerana azan dan iqamah pada hakikatnya memberitahukan masuk waktu solat. Jadi syarat azan dan iqamah ni kata masuk waktu. Kerana azannya nak ajak masuk waktu solat. Maka tidak sah lagi, tidak diperbolehkan azan sebelum masuk waktu dengan ijma'. Melainkan solat subuh diperbolehkan sudah tengah malam. Solat subuh ni ada dipanggil fajar kazi ataupun azan sebelum subuh tu ada je. Biasa kita duduk Mekah. Mekah tu saja sejahnya awal sebelum subuh tu ada bel dulu dah. Tapi kalau tempat lain gitulah. Tapi hadis tu ajak semetar je dah, tak sampai nak sejah dah. Tapi nak bunyinya ada azan sebelum subuh untuk sembahyang subuh saja. Hak lain tu kita kena tunggu masuk waktu dah. Kerana terangkan dalam hadis yang sahih, ya ada dalam hadis yang sahih, yang akan dikemukakan kemudian lepas ni. Adapun hikmahnya bahawa sebahagian orang sebelum fajar, sebelum subuh masih dalam keadaan junub. Hikmah buat apa hak subuh ni? Kena ada azan sebelum masuk waktu subuh dah. Kerana kata ada setengah manusia tu tengah junub pun ada dah. Dan sebagainya lagi masih tidur dah. Maka disunatkan azan sebelum masuk fajar, sebelum subuh dah. Untuk membangunkan orang yang tidur
Agar mereka bersegera bersiap untuk menemui waktu fadilah, waktu utama tu lah. Ialah awal waktu ni. Awal waktu subuh ni mengikut mazhab kita ni awal waktu lah. Waktu fadilah, waktu utama ni. Jadi supaya ready awal tu, dia mandi dia ke apa. Belah sebelum masuk waktu subuh ni. Sedangkan iqamah tidak boleh didahulukan dari waktu dalam keadaan bagaimanapun juga lah. Subuh pun tak boleh iqamah lebih awal daripada waktu dia lah. Waktu iqamat bagi yang solat seorang diri iaitu ketika hendak mendirikan solat. Jadi kalau dia seorang diri semaya pun nak semaya tu baru nak semaya baru iqamat dah. Dan waktu iqamah bagi orang yang bersolat berjemaah iaitu semenjak ada izin yang dari imam. Jadi kalau dia semaya jemaah, dia kena dapat izin tok imam dulu baru boleh iqamat. Itu kaedah asalnya. Ataupun tanda dia tok email pergi depan. Ini ada perbahasan lah. Email tu pergi duduk depan sah tu, maka automatik tak bila kena qamat lah. Macam keizin ni lah tu dah. Tu ada perbahasan lah tak. Tok email qamat dulu kau, tok email duduk. Baru pergi, kaedah asalnya hak moleknya tok email dulu masuk sah dulu. Mungkin masuk sah, masuk dulu tempat dia tu, tok email, barulah tok bila qamat. Sekalipun izin imam, maka dalam keadaan ini para ulama berbeza pendapat. Ginilah dengan isyarat sekalipun. Tak imam beri dengan isyarat, maka sunatlah qamat lalu. Maka jika dihahulukan qamat itu atas izinnya imam, maka dalamnya ikhtilaf ulama. Kalau tak bila atau tak imam tak beri izin lagi, jadi ulama khilaf boleh ke tak boleh lah. Jadi bawa Tok Bila ni qamat dah. Tok Imam tak siapa lagi ke atau Tok Imam tak beri izin lagi dah. Tak beri isyarat pun. Ataupun Tok Imam tak pergi depan lagi dah. Sebahagiannya mengatakan qamat itu tidak dianggap sebagai qamat lagi. Sampai tahap tu ni. Dah. Jadi tak jadi qamat dia, Tok Imam tak beri izin. Namun menurut pendapat yang lebih sahih seperti disebutkan dalam kitab tu Ta'liq. Bukan Ta'liq, tahqiq. Kitab tahqiq. Bahawasanya ia dibilangkan dengan dia dah. Jadi ada lama kata jadi dah qamat dia dah. Dia anggap sebagai qamat lah. Walaupun tak dapat kebenaran daripada Tok Imam dah. Tapi tak molek lah gitu dah. Dan disunatkan disunatkan dua orang yang melakukan azan di dalam masjid. Kata sunat dua orang. Dan setiap tempat yang didirikan solat berjemaah. Ini untuk subuh ni tak. Seorang azan sebelum terbit fajar. Biar bunyi suara lain lah. Suara tu azan tu sebelum subuh. Betul lah fajar kazib ke. Atau sejak sebelum subuh dah. Sekitar setengah malam. Dan lebih baik di waktu sahur. Maksudnya dekat nak sahur tu. Gerak orang suruh makan sahur. Dia perbel dah. Itu maulid dah. Dan seorang lagi azan sudah terbit fajar sungguh ni. Terbit betul subuh sungguh barulah bel ni molek ni. Jadi dua orang lah molek tak bila ni. Kerana disebutkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW bersabda, Inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Maktum. Jadi dia kata jika Bilal azan pada waktu malam, sesudah itu maka makanlah dan minumlah sampailah azan Ibnu Maktum. Jadi Bilal ni azan awal dah. Jadi orang boleh makan minum lagi sehinggalah azannya Ibnu Maktum yang betul-betul masuk subuh betul dah. Gitulah ceritanya. Ibnu Maktum ni dia buta dah. Dia hanya dengan jebeh apabila diberi tahu untuk bel dah. Jadi mula-mula tu bel Bilalnya awal ya fajar kazib ke apa Allah alam. Jadi di sini juga sahur ni dah dia katakan tukar semata je dah. Bila naik bila turun baru dah Ibnu Maktum naik dia bel atas dulu dah. Baru naik nak bel dah. Jadi masa tu semata kita kata 10 minit gitu dah. Jadi masa tu baru sahur dah. Kalau semaya tahajud tu baru masa tu lah baru sahur. Jadi tidak ada istilah pakai apa kata imsak ni. Imsak sebelum subuh ni tak ada lah. Di segi dah dia tak ada dah.
Dah. Ada satu lagi hadis. Dia kata jarak antara sahur dengan semaya tu baca 50 ayat Quran ke berapa ke dah. Lebih kurang 10 minit jugalah. Sahur tu tidak dikatakan berhenti juga. Start sahur tu startnya makan dah, start makan sebenarnya. Start makan dah. Bukan tak berhenti makan, start makan sebenarnya. Jadi tak kena orang berhujah dengan dalil hadis gitu. Nak kata berhenti makan dah. Sebenarnya start makan mata tu ya. Cuma dia ambil dulu tu makan tu ringkas lah. Makan kurma gitu. Sahur dia pun ringkas sangat. Buka puasa pun ringkas, sahur pun ringkas. Tak makan pun kita nasi sepinggir. Sekat tu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.